عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, dengan izin Allah anda bersama kami secara langsung di dalam forum Tanyalah Ustazah. Saya Sharifah Mir Khadijah binti Syed Tarmizi selaku moderator bertemankan sahabat saya iaitu Raja Syahira Damia binti Raja Syamsul Bahri membicarakan permasalahan dan menyelesaikan permasalahan. Jadi saudari Syahira, apakah tajuk perbicaraan forum kita pada hari ini? Alhamdulillah, tajuk forum kita pada hari ini agak menarik ya, iaitu sahkah pelaksanaan korban bagi si mati? Sebelum kita meneruskan perbicaraan kita, suka saya menceritakan serba sedikit tentang apakah itu ibadah korban. Ibadah korban merupakan amalan yang sangat dituntut dalam Islam. Tujuannya adalah sebagai amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ia juga telah disyariatkan pada tahun kedua Hijrah, di mana hukumnya adalah sunat yang amat dituntut, iaitu sunat muakkad. Ibadah ini dilakukan oleh umat Islam di seluruh dunia setiap tahun apabila tibanya Aidiladha atau Hari Raya Korban pada 10 Zulhijjah dan hari-hari tasyrik iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Seterusnya, marilah kita berkenal-kenalan dengan ahli panel kita pada hari ini. Yang pertama, tidak asing lagi dan dikenali ramai orang iaitu Datuk Seri Syamimi binti Syukri selaku Timbalan Jawatan Kuasa Hal Ehwal Islam JAKIM. Ahli panel kita yang kedua ialah Prof. Madya Nur Syamimi Zulaika binti Muhammad Nasir selaku Timbalan Rektor Universiti Islam Antarabangsa Gombak, dan ahli panel kita yang ketiga ialah Ustazah Hajjah Nur Nabila Syuhada binti Abdul Rahman selaku tenaga pengajar di Universiti Al-Azhar Mesir dalam jurusan pengajian Islam. Alhamdulillah, nampaknya ahli-ahli panel kita pada hari ini bukan calon-calon orang ya. Hebat-hebat belaka. Betul, jadi mari kita meneruskan agenda kita dalam permasalahan ibadah korban ini. Baiklah, kita mulakan pertanyaan kepada ahli panel kita yang pertama. Apa khabar Datuk Seri Syamimi? Alhamdulillah, sihat. Jadi, boleh saya teruskan perbincangan dengan soalan yang pertama? InsyaAllah, silakan. Soalan ini dikemukakan oleh penonton kita ya. Soalannya berbunyi, Ustazah, ibu saya telah meninggal dunia baru-baru ini dan beliau tidak sempat untuk mendaftar nama bagi ibadah korban. Bolehkah saya melaksanakan ibadah korban untuk arwah ibu saya? Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, persoalan tentang hukum melaksanakan ibadah korban ke atas orang yang telah meninggal dunia ini telah menjadi satu topik hangat atau soalan yang sering diajukan oleh para pelanggan kepada kami, terutamanya menjelang musim ibadah korban. Untuk pengetahuan semua, para ulama telah berselisih pendapat dalam meletakkan hukum pelaksanaan korban ke atas orang yang telah meninggal dunia. Maka, di sini saya dan ahli-ahli panel yang lain akan menerangkan secara ringkas beberapa pendapat yang masyhur di kalangan para ulama. Semestinya, ahli-ahli panel yang lain sudah arif tentang permasalahan ini. Jadi, saya akan menerangkan pendapat ulama yang pertama. Yang lainnya akan saya serahkan kepada ahli-ahli panel yang lain. Pertamanya ialah harus melaksanakan ibadah korban ke atas orang yang telah meninggal dunia dan pahalanya juga sampai kepada si mati. Ini adalah pendapat majoriti ulama dalam mazhab Hanafi, Maliki, Hanbali dan sebahagian Asy-Syafi'i. Hal ini bukanlah daripada hemat saya sendiri, tapi berdasarkan sebuah hadis daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anhu, di mana beliau meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda menyembelih haiwan korban, baginda melafazkan Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin
wa min ummati Muhammadin. Maksudnya, dengan nama Allah, ya Allah, terimalah ibadah korban daripada Muhammad dan daripada ahli keluarga Muhammad dan daripada umat Muhammad. Hadis ini merupakan hadis riwayat Muslim 1967. Umum mengetahui bahawa di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri ada yang telah meninggal dunia, dan baginda sallallahu alaihi wasallam menjadikan sembelihannya itu untuk umatnya, dan ini menjadi dalil bagi keharusan untuk melakukan ibadah korban ke atas orang yang telah meninggal dunia. Begitulah secara ringkasnya hukum pertama, pendapat ulama tentang hukum pelaksanaan ibadah korban bagi si mati ini. Yang lainnya akan saya serahkan kepada ahli-ahli panel yang lain. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Datuk Sri atas penerangan yang ringkas tapi padat itu. Jadi, kita teruskan kepada ahli panel kita yang kedua, iaitu Prof. Seperti yang kita sedia maklum, di mana hukum pelaksanaan kurban bagi si mati ini mempunyai 3 hukum keseluruhannya. Jadi, bagi meneruskan hujah pada hari ini, hukum yang kedua adalah makruh. Betul ya, Prof? Ya, benar. Baiklah, silakan Prof untuk meneruskan hujah berkaitan hukum yang seterusnya. Baiklah, saya akan terangkan hukum yang seterusnya bagi pelaksanaan korban bagi si mati. Okey, hukum yang seterusnya adalah makruh. Mengapa dikatakan makruh? Apa itu makruh? Okey, seperti yang kita semua tahu, hukum makruh ini jika kita buat, kita tidak akan dapat apa-apa. Tapi insya-Allah jika kita tinggalkan perkara makruh, kita akan dapat pahala. Jadi, pendapat Al-Malikiyah. Jadi, saya mengambil pendapat Al-Malikiyah ini. Al-Rashid rahimahullah ada menyebutkan, dimakruhkan bagi seseorang itu melakukan korban buat si mati kerana takut akan riak dan bermegah-megah, dan juga tidak warid perbuatan dalam perkara itu, dan ini sekiranya tidak disediakan oleh si mati dan tidak sekiranya tidak, maka si waris boleh melakukannya. Okey, jadi bagi pendapat Al-Malikiyah ini, sebolehnya masyarakat tidak tinggalkanlah untuk melakukan ibadah korban bagi si mati ini. Alhamdulillah, telah jelas apa yang telah saya terangkan sebentar tadi adalah serba sedikit mengenai hukum makruh dalam melakukan korban untuk si mati, bagi memudahkan semua faham tentang hukum-hukum pelaksanaan ibadah korban bagi si mati ini. Wallahualam. Alhamdulillah, amat ringkas tetapi jelas sekali penerangan Prof. Diharapkan semua penonton dapat mengambil berat tentang hukum-hukum ini. Ayo kita meneruskan lagi hujah tentang hukum yang ketiga, di mana hukum seterusnya ini adalah disebabkan kerana adanya wasiat dari si mati mengenai sahkah pelaksanaan ibadah kurban bagi si mati. Bersama ahli panel kita yang seterusnya tidak lain lagi dan tidak asing lagi, iaitu pengajar penceramah bebas, iaitu Ustazah Hajah Syuhada. Baiklah Ustazah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih kepada saudari moderator. Baiklah, hukum yang terakhir ini akan saya terangkan secara ringkas, tapi diharapkan agar semua penonton dapat catat dan ingat akan ilmu ini. Baiklah, untuk tambahan ilmu semua, jadi kita perlu ambil berat tentang perkara ini. Hukum yang ketiga ini adalah berdasarkan pendapat ulama, di mana pendapat ulama mengatakan bahawa korban ini tidak boleh dilaksanakan ke atas orang yang meninggal dunia. Saya ulang, ibadah korban ini tidak boleh dilaksanakan ke atas orang yang telah meninggal dunia, melainkan atas dasar wasiat yang telah ditinggalkan oleh si mati. Sebagaimana moderator kita telah nyatakan tadi, melainkan atas dasar wasiat yang telah ditinggalkan. Jadi, ini hukum yang ketiga ini adalah pendapat terkuat di kalangan para ulama dalam mazhab Asy-Syafi'i, seperti mana yang telah dinukilkan oleh Imam An-Nawawi. Beliau berkata, "Wala tadhiyata 'anil ghairi bighairi idnih, wala 'an maitin illam yusibiha." Dan tidak boleh melakukan korban untuk orang lain melainkan dengan izin daripadanya, dan tidak
boleh juga melakukan korban untuk orang yang telah meninggal dunia, melainkan ia telah diwasiatkan. Jadi jelas kita nampak sebagaimana apa yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi bahawa apabila ada wasiat baru boleh dilaksanakan korban ini. Wallahu alam, saya harap semua jelas dengan penerangan saya sebentar tadi. Masya Allah, penerangan yang hebat dari orang-orang yang hebat. Jadi, apa yang telah diperjelaskan dapat kita simpulkan berdasarkan beberapa pendapat yang telah dibincangkan sebentar tadi. Maka secara khususnya, pendapat ketiga amatlah disokong, iaitu pendapat yang terkuat dalam mazhab Asy-Syafi'i dan Imam Al-Nawawi. Oleh itu, jawapan keseluruhan mengenai sahkah pelaksanaan ibadah korban ini adalah tidak digalakkan melaksanakan ibadah korban ke atas orang yang telah meninggal dunia, kecuali si mati telah meninggalkan wasiat. Ini kerana ibadah korban itu wajib disertakan dengan niat. Maka sudah pasti hanya orang yang hidup sahaja mampu untuk berniat. Bagaimanapun kami juga merayakan pendapat para ulama lain yang mengharuskan dan memakruhkannya. Bahkan kami juga tidak menolak pendapat sebahagian ulama Al-Syafi'iyah yang menyatakan bahawa ianya tidak memerlukan kepada wasiat. Hal ini seperti mana yang telah dinyatakan oleh Syekh Dr. Muhammad Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Muqtamad fi Al-Fiqh Asy-Syafi'i, dan dikatakan sah hukum sembelihan ibadah korban untuk si mati sekalipun tidak diwasiatkan kerana ianya seperti sedekah, maka sah baginya dan ia memberi manfaat buatnya. Semoga segala permasalahan ini telah pun terungkai dan terjawab serta dapat difahami dengan baik. Diharapkan agar semua dapat memahami dan jelas dengan penerangan dari ahli-ahli panel kita. Sekian sahaja forum kita pada hari ini. Yang baik datang dari Allah, yang kurangnya datang dari kami sendiri. Semoga kita bertemu lagi dalam perbicaraan yang baharu dengan ahli-ahli panel yang hebat dalam forum Tanyalah Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.